Okay. Saya suka mengajak klien dan juga followers khususnya di Facebook page HQ Akasya untuk sama-sama berpuasa sunat dan juga mengamalkan intermittent fasting. Okay. So puasa sunat ni seperti kita puasa sunat Isnin dan Khamis, puasa Nabi Daud, puasa selang-seli ataupun puasa hari putih setiap bulan Islam lah kan. Kemudian intermittent fasting pula, puasa makan. Kita puasa makan minimal 16 jam. Okay, kita boleh minum semasa tempoh puasa, minuman kosong lah. Termasuklah minuman rendaman teh, teh rendaman macam dedaun, akar, herba, antaranya pudina, halia, serai, rosemary, teh hijau macam ni, okey. So oleh itu saya nak berkongsi pada kali ini informasi 3 sebab kenapa individu yang mengalami masalah kesihatan usus, antaranya apa yang selalu berlaku. Yang paling kerap adalah masalah berkaitan dengan gastrik, gastrik, GERD, masalah angin, masalah sistem penghadaman, masalah perut tak selesa, sembelit dan seumpamanya lah. Dia boleh pergi ke sehingga yang agak teruk seperti radang usus, di mana ususnya memerah, membengkak atau sehingga kepada masalah kanser usus. Alright. So apakah manfaat berpuasa untuk usus? Saya kongsikan. Yang pertama, dia meningkatkan, puasa dapat meningkatkan daya tahan terhadap patogen. Patogen ni bakteria ataupun virus lah yang membawa penyakit pada kita. So maka dengan itu kita dapat tingkatkan daya tahan diri kita terhadap jangkitan penyakit. Alright. Selain tu, cakap pasal tentang jangkitan penyakit ni, ada kajian yang dibuat terhadap tikus. Tikus ni diberi bakteria salmonella. Salmonella ni biasa kita dapat melalui pemakanan lah kan. Macam kalau kita makan makanan daging ataupun ayam yang tak cukup masak kan, kita akan dapat masalah ni lah, jangkitan salmonella ni. So dia akan menyebabkan komplikasi lah, macam antaranya lah kan, antaranya boleh jadi cirit-birit dan sebagainya lah. So didapati bahawa tikus ni dipuasakan tikus ni dipuasakan dan didapati bahawa tikus ni walaupun dia dijangkiti tapi dia tidak walaupun dia dijangkiti tapi tidak menyebabkan penyakit pada tikus tu. Maksudnya puasa ni dapat memberi daya tahan kepada tubuh tu untuk melawan penyakit lah, ataupun untuk dia dapat meningkatkan toleransi tubuh kita terhadap jangkitan ataupun penyakit tu. So sangat bagus dan paling best didapati bahawa puasa tu dapat menyediakan persekitaran usus yang bersifat anti radang pada tikus tu. Hebat kan? Ya Allah Akbar. Bukan senang kan kita nak dapat manfaat anti radang ni. Itu semula jadi Allah bagi melalui puasa. Okay. So yang kedua dia dapat meningkatkan, puasa dapat meningkatkan kepelbagaian mikrobiota. Itu bakteria lah, kita sebut bakteria baik usus lah. Sebenarnya mikrobiota usus tu dia hidupan di dalam usus kita, dia bukan bakteria sajalah, tapi kita kenal sebagai bakteria baik. So dapat meningkatkan kepelbagaian bakteria baik usus tu, secara semula jadi. Biasa kita tahu kena ambil probiotik kan, kita kena ambil probiotik strain ni lah, strain tu lah, maksudnya jenis yang berbeza kan, untuk kita dapat pelbagai sumber probiotik, sumber bakteria baik usus. Tapi dengan puasa kita dapat meningkatkan kita punya
kepelbagaian bakteria usus tu secara semula jadi. Alright, so yang ketiga, kita dapat puasa dapat memperbaiki lapisan permukaan usus. Ni sangat penting sebab individu yang ada masalah usus selalunya apa jadi pada usus dia? Selalunya ususnya tercedera. Okay? So bila usus tu cedera, dia akan menyebabkan macam-macam komplikasi lah. Yang first kali adalah keradangan lah. Dia akan meradang ada punya permukaan usus tu kan. Macam saya kongsi tadi, kalau macam orang ada masalah keradangan usus kan, dia panggil irritable bowel syndrome kan, irritable bowel disease. Okay? Macam ada sahabat akan saya ada masalah, klien ada masalah IBD, dia ada masalah apa ni, dia punya usus tu, dia punya permukaan usus tu merah-merah kan, macam luka tau, merah-merah, lepas tu macam bengkak, macam luka lah, luka penuh merah, ada kemerahan. Memang ngeri lah kalau kita tengok dia punya hasil skop tu kan, hasil apa tu, kita panggil doktor buat ujian kan untuk tunjuk rupa usus dia. Itu sangat menakutkan lah dia punya rupa dia. So kita bayangkan kan, kalau kita tengok kat kulit kita ni kan, lapisan permukaan kulit ni macam luka, tergoris kan. So jadi apa? Dia meradang lah kan, dia sakit macam tu. Okay, so itu yang ketiga yang saya nak kongsikan. Sangat bagus bila dia perbaiki, bila puasa tu memperbaiki kesihatan usus. Individu masalah usus dapat merasai peningkatan kesihatan usus. Okay, saya nak kongsikan 3, tapi saya nak bagi satu lagi bonus. Okay, tentang bagaimana puasa sunat ataupun intermittent fasting tu membantu kesihatan usus, iaitu bakteria, okay, bakteria usus tu akan mampu hidup lebih lama. Okay, ada apa? Orang yang contohnya orang yang jalani kemoterapi kan, individu yang kanser yang jalani kemoterapi, okay, dan dia berpuasa, didapati dia punya mikrobiota yang melingkungi sistem imun dia lah. Maksudnya mikrobiota yang ada dalam sistem imun, yang jaga sistem imun tu, okay, mampu bertahan lebih lama. Dia mampu survive lebih lama. Wah, subhanallah, hebat kan. Jadinya kita jangan bimbang kenapa pada saya lah, kita secara peribadi akan berpandangan bahawa kita tak usah bimbang bila kita sakit, kita tak lalu makan. Kenapa kita nak paksa diri makan? Sebab secara semula jadi dia punya struktur tubuh tu kan dah dijadikan ketika kita sakit tu kita tak lalu makan. Kan? Sebab apa? Sebab puasa itulah yang akan membantu repair apa yang patut di-repair. Yang kita tak tahu. Kan? Kita nampak luar je, kita tak nampak apa yang berlaku di dalam. Jadi, ada sesetengah orang kata kena makan, paksa makan. Okey? Sebaiknya kalau kita nak ambil, mungkin kita ambil minuman yang berkhasiat ataupun kita ambil nutrisi lah. Kan? Kalau kita tak lalu makan, kita ambillah nutrisi. Okay? So, itu sajalah yang akan saya nak kongsikan. Semoga bermanfaat. Okay? Semoga perkongsian akan saya tu bermanfaat untuk anda. Okay? Individu yang individu yang ada masalah usus ni sebenarnya bukan sekadar yang saya kongsikan di awal tadi, yang gastrik lah, GERD semua tu. Sebenarnya individu yang diabetes khususnya, okay, dan obes, okay, juga ada masalah kesihatan usus. Sebab tu dia punya sistem imun sangat lemah. Dua individu ni sistem imun dia sangat lemah sebab usus dia dah ada masalah. Dia ada masalah leaky gut ataupun ketirisan usus lah. Sama macam individu yang ada masalah usus yang saya kongsikan di awal tadi. Jadinya sebenarnya berpuasa, sama ada puasa sunat ataupun intermittent fasting, bukan saja bermanfaat untuk individu masalah usus yang biasa, malah termasuklah individu yang sebenarnya ada masalah usus tapi dia tak tahu itu adalah masalah usus. Contohnya individu yang obes dan juga diabetes tadi. Okay? Jadinya
Akasya harap perkongsian Akasya tu memberi manfaat kepada anda. Akasya minta maaf kalau ada kekurangan ataupun ralat dalam penyampaian. Okay, segala yang baik itu daripada Allah Ta'ala dan segala yang kekurangan itu adalah kelemahan Akasya sendiri. Okay, saya nak tunjukkan saya punya makanan. Okay, kalau kita cakap tentang intermittent fasting tadi, puasa 16 jam, katalah kita berakhir makan pukul 6 petang, kita pukul 6 petang dah start berpuasa, maka jangan makan lagi dah. Jangan makan lagi dah. So last kita stop last pukul 6 dan esok pagi baru kita makan selepas jam 10 pagi. Dah cukup 16 jam, selepas 10 pagi kita makanlah. Okey. Kadang-kadang kalau kita puasa biasa kan, puasa sunat, kalau bukan puasa intermittent fasting, kita puasa sunat, kita akan makan maghrib kan. So macam mungkin pukul 8 baru kita start puasa baliklah. Kita hari katalah esok puasa sunat kan, lepas tu kita berbuka, kita last makan pukul 8, kita start puasa intermittent fasting pula untuk hari Jumaat. Jadinya pukul 8 kita start, kita kira 16 jam, jadinya tengah hari besoknya lah baru kita bersarapan pukul 12, selepas pukul 12 tengah hari. Tapi untuk individu yang ada masalah usus ni, okay, kena buat secara perlahan-lahan. Dia tak boleh 16 jam terus. Selalunya mereka tak biasa. Okay? Dia akan jadi lapar. Dia tak biasa kan, usus dia kena dilatih secara perlahan-lahan. Mungkin boleh mulakan dengan 10 jam dahulu. Lepas tu kita upgrade. Dah rasa macam okey, boleh pergi. So kita buatlah 12 jam. Boleh pergi lagi, kita buat lagi 14 jam, 16 jam. Tu minimal lah. Okay? Kalau lebih lagi lah bagus. Okay. So, itu tentang intermittent fasting untuk individu yang dah ada masalah kesihatan usus. Alright. So, waktu kita berbuka, okay, kalau kita buat intermittent fasting, waktu berbuka adalah kita kena elakkan pemakanan tertentu dan juga kita kena elakkan kekerapan makan. Maksudnya kalau boleh kita makan paling kuat 3 kali. Okay? Sebab kita tak nak usus kita tu sibuk bekerja kan. Kita nak bagi dia pelan-pelan rehat, okay? Supaya dia boleh repair apa yang perlu di-repair. Tubuh boleh memperbaiki diri dia sendiri. Okay, so ni yang kita punya menu, iaitu kita buat brownies. Seriously, ni brownies paling sedap saya pernah rasa. Dan paling best, brownies ni tidak ada sekelumit tepung pun Serius, ni brownies paling sedap, garing di luar dan juga lembap di dalam. Saya tunjukkan bila nampak nak potong tu dia macam susah sikit kat luar tu kan, nampak dia pecah tu kan. So maksudnya dia garing lah. Dia garing di luar, okay, tapi dia sangat lembap di dalam. Dia sangat lembap di dalam. Sangat-sangat lembut pun. Seriously sedap. Manis, rasa koko yang padu, okay? Perfect, okay? Perfect. Saya tak gunakan sekelumit tepung pun, okay? Ni resipi baru. Saya akan kongsikan di Facebook HQ Akasya. So teruskan follow Akasya di Facebook untuk resepi dan tips pemakanan yang mesra usus. Okey, itu saja perkongsian Akasya pada malam ini. Terima kasih sebab sudi bersama. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye bye.